Yang kedua, sifat yang ada begini tuan-tuan, pada orang macam ni, bila cerita-cerita ni banyak dengan dia, sampai masa, sampai tempoh, sampai tahap, habis cerita. Dah cerita ni pun cerita dah, dongeng ni pun cerita dah, tahyul ni pun cerita dah, khurafat ni pun cerita dah. Kadang-kadang tok-tok dan ayah kita berhadapan dengan masalah yang sama. Dulu tiap-tiap malam duk cerita, mula-mula sang kancil dengan harimau, anak reti dah. Lepas tu sang kancil dengan buaya, anak reti dah. Sang kancil dengan sang kerbau, anak reti dah. Last sekali habis dah cerita ada. Lepas tu bapak sang kancil apa pula? Aku tak tahu nak rekod cerita apa lagi ni. Bila benda ni duduk dengan kita sampai masa habis dah cerita ni, tapi lawan Nabi tak berjaya lagi, runtuhkan misi Nabi tak berjaya lagi. Jadi apa yang mereka nak buat lepas pada ni? Benda kedua yang dia buat, bila dia habis dah misi pertama dia tak capai, maka dia pergi ke tempat-tempat tadi, kawasan-kawasan Parsi, kawasan-kawasan Rom. Dia belajar pula satu seni lain. Apa dia tuan-tuan? Dia belajar seni lagu, dia belajar seni muzik, dia belajar seni tarian. Satu benda yang mungkin agak janggal, tapi sebab dia melihat kepada ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi dan sahabat ni mengandungi satu kesenian yang berbeza. Jadi bila dia dengar baca Quran ni, ada syahdu dia, ada irama dia, ada kerinduan dia, ada keasyikan dia. Jadi dia nak ambil poin-poin yang ada pada Al-Quran tu, aku nak lawan dengan bentuk apa. Jadi tu yang dia pergi belajar lagu, dia pergi belajar seni, dia pergi belajar apa tu. Bila dia selesai, dia balik. Bila dia balik, orang-orang yang nak mendekati Rasulullah dan nak mendengar ayat Quran ni, dia tahan dengan benda-benda tadi. Dia kumpulkan orang ramai di satu tempat, dia buat majlis-majlis tertentu. Bila dia buat majlis-majlis tertentu, jadi dia melagukan syair-syair dia, dia melagukan seni-seni dia. Tak cukup dengan tu, dia panggil perempuan-perempuan untuk apa? Sambil duk menyanyi tu, perempuan menari lah, perempuan berjoget lah, perempuan bergelek lah. Tak mau bagi lagi orang tu lari, dia menyuguhkan dengan makan dan minum. Di samping dengar lagu, ada orang perempuan menyanyi, lepas tu bagi makan free, bagi minum free. Yang janjinya bila benda ni berlaku, orang ni tak pergi dekat Muhammad. Bila benda ni dia buat, ayat lain pula turun tuan-tuan. Tuan-tuan selalu baca surah Luqman, tapi bila tuan-tuan baca ayat pertama sampai ayat ke-6, sampai poin ayat ke-6, ini juga berkenaan dengan Nadhr bin Haris. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillahi bighairi ilm wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum azabun muhin. Ada sebahagian daripada manusia yang mereka mempersembahkan kepada orang lain lahwal hadis. Apa dia lahwal hadis? Perkataan yang sia-sia, perkataan yang tak ada faedah, perkataan yang tak ada manfaat, merujuk kepada hak dia belajar dan dia persembahkan pada masyarakat tu. Dia belajar menyanyi, dia belajar seni, dia belajar tari, tu diistilahkan sebagai lahwal hadis. Tak ada manfaat, tak ada faedah. Tujuan dia apa? Liyudilla an sabilillah, nak memaling, menyesat dan menyelewengkan manusia daripada jalan Allah. Bi ghairi ilm, tanpa ilmu pengetahuan yang sebenar. Wa yattakhidhaha huzwa, dan mereka nak menjadikan jalan Allah ini sebagai olok-olok, sebagai main-main bagi mereka. Ulaika lahum azabun muhin, dan Allah menjanjikan kepada mereka azab yang begitu menghinakan. Ini sekali lagi turun pada Nadhr bin Haris. Kita akan cerita bentuk apa yang dibuat oleh Nadhr dengan apa yang berlaku pada zaman kita. Last kali lagu ni pun tak berjaya, orang puas juga. Apa kaedah dan teknik ketiga yang dia guna? Dia pi menemui robai-robai Yahudi, dia pi cari ulama-ulama Nasrani, dia belajar pula isi-isi kitab Taurat, dia belajar pula isi-isi kitab Injil. Sebab ni kan Al-Quran didakwa Muhammad kalam Allah, dia pun nak carilah kalam-kalam Allah yang sebelum ni juga turun pada nabi-nabi lain.
Jadi tempat yang dia kena cari, automatik kena cari kitab Taurat dengan kitab Injil. Jadi Taurat dengan Injil duduk dengan siapa? Otoriti sesuai dengan ulama-ulama mereka. Pi dengan Rabbah Yahudi belajar, pi dengan Rahib Nasrani belajar. Hakikatnya benda-benda yang terkandung dalam Taurat kita tak boleh kata 100% dia sudah diselewengkan. Tapi mungkin ada sebahagian ayat-ayat yang masih kekal asli, tapi ada sebahagian yang lain sudah dimanipulasi dan diselewengkan. Selalunya masyhur dalam dua bentuk. Bentuk yang pertama ni, kadang-kadang mereka hapus terus ayat-ayat tertentu, terutama yang berkaitan dengan risalah dan nubuah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana-mana ayat Taurat, mana-mana ayat Injil yang ada cerita pasal nubuah Muhammad, kedatangan Nabi akhir zaman selepas Isa, selepas Musa ni, kadang-kadang mereka ambil ayat ni, perilang terus. Satu bentuk. Yang kedua tu, ayat tu nak pi cerita lagu lain, mereka kalih makna, mereka tukar perkataan-perkataan agar pemaknaan sebenar tentang ayat ni terpaling ke arah lain. Jadi kalau kita tengok sebenarnya yang patut diikuti oleh orang-orang Yahudi hari ini, sepatutnya macam kita, Quran kan. Quran, terjemahan banyak. Terjemahan tu sekadar bagi nak memahamkan mengikut bahasa masing-masing. Tetapi teras bagi kita semua, hak kita baca tu ialah bahasa Arab. Tak ada seorang pun baca bahasa lain. Tapi dia ni sepatut yang baca Taurat sebenar bahasa apa dulu? Taurat turun bahasa Ibrani, Injil turun bahasa Aramaik kuno, bahasa Syriani. Tapi hari ini yang kita temui yang paling jelas pun awal di sisi kitab Nasrani ialah bahasa Greek Yunani kuno. Duk mana hak asal? Tak ada dah. Dan mereka baca hari ini pun secara sinonim, hampir peratusan besar guna bahasa Inggeris dah. Jadi makna-makna tu boleh dipalingkan lah sewaktu penterjemahan tu. Hak bahasa sebenar dia nak cerita lagu lain, terjemah hak bahasa ni jadi lagu lain dah. Bahasa ni pula jadi lagu lain dah. Sebab tu kita akan tengok banyak penipuan-penipuan dan manipulasi telah berlaku dalam kitab-kitab. Bahkan sebelum ni almarhum Tuan Guru Syekh Ahmad Didat sebut hampir 10,000 ayat-ayat yang berbentuk contradiction. Maksudnya bersalahan. Injil ni kata lagu ni, Injil ni kata lagu ni, Injil ni hak ni, Injil ni hak ni. Hampir 10,000. Mereka melakukan pembaharuan hampir setiap tahun versi. Sak versi tu, sak versi ni, sak tak puas hati versi tu, sak tak puas hati versi ni. Itu berlaku. Jadi nak guna benda-benda ni nak menandingi ayat Quran, agak-agak mampu tak? Tak mampu. Sebab ayat-ayat ni dah diselewengkan, dah dimanipulasikan. Jadi berkenaan dengan ketiga-tiga benda ni tuan-tuan, sebenarnya jangan anggap ni kisah semata-mata, tetapi sebenarnya bagi orang yang menyelami, benda-benda ni jadi pengajaran dan iktibar yang cukup besar. Sebenarnya apa yang musuh-musuh Islam buat hari ini, Nadhr bin Haris lebih mendahului mereka. Cuma bentuk mungkin kita kata agak lebih kuno sesuai dengan zaman tu. Tetapi hari ini cuba tuan-tuan bayangkan, yang mana kaedah pertama yang Nadhr bin Haris guna, dia cuba palingkan penerimaan masyarakat kepada Islam dan Muhammad dengan cerita-cerita apa tadi? Cerita-cerita khurafat, cerita tahyul, cerita fiktif, cerita legenda. Dan hari ini benda ni diangkat balik tuan-tuan. Diangkat balik dalam masyarakat, dan kadang-kadang sebahagian cerita hak tak tahu hujung pangkal betul ke tak dijadikan adiwira bagi anak-anak kita hari ini. Yang diangkat cerita apa? Thor, legenda Yunani, buat filem. Spiderman, buat filem. Padahal orang labah-labah ada ke tak tahu. Tak. Ultraman, Iron Man, apa semua duk angkat. Jadi tujuan dia nak palingkan. Dan sebahagian besar berjaya, anak-anak kita lebih berminat dan tertarik cerita macam ni, lalu melupakan cerita hak sebenar yang menjadi aula dan utama mereka belajar dalam Quran tu. Cerita-cerita dalam Quran berlambak, tak mau belajar. Cerita-cerita dalam Quran hak sebenar yang hak tak mau ambil tahu. Tapi duk ambil tahu cerita-cerita macam ni, hak dia duk tunjuk tu. Cerita-cerita ni sebenarnya cerita-cerita fiction. Hak dia sendiri manipulate, hak dia sendiri create. Nak peralihkan supaya kita minat benda-benda macam ni, lara benda-benda macam ni, ralik benda-benda macam ni.
Sama juga hak kaum ibu takkan nak bawa cerita macam ni. Kaum ibu dia ceritalah tangkak cinta, tangkak leleh batu maghrib tu kan. Cinta tu lah, cinta ni lah, suamiku begitulah, apa awaku beginilah, duk nangis depan TV. Hak cerita dalam Quran belambak tak mau ambil tahu pun. Ni kaedah pada zaman ni. Walaupun musuh guna bentuk ni, tapi siapa mendahului? Nadhr bin Haris lebih awal lagi dah, kalau kita perhati betul-betul. Kaedah yang kedua sebagai contoh, dia guna cara apa? Belajar seni ni. Dan hari ini mereka buat dalam bentuk satu tempat nah. Kalau kita perhati, buat satu tempat khusus, mungkin nama kelab malam. Buat tempat khusus, nama clubbing tu clubbing ni. Berkumpul tu berkumpul ni. Function tu function ni. Parti tu parti ni. Bila automatik majlis-majlis macam ni, ada siapa duk menyanyi depan? Perempuan, panggil perempuan tu, penyanyi tu, hak jogalak tu, hak jogelik ni. Di samping menyanyi tu adalah keluar hak berjoget sak, hak lompat sak, hak pusing sak apa. Lepas tu takkan kita ni duduk saja. Biasanya atas meja kita tu ada apa? Order makan tu, order minuman ni, hak tu order tu, hak ni order ni. Sambil makan, sambil minum, sambil happy, sambil bergembira, boleh dengar orang menyanyi, boleh tengok orang berjoget bergelik. Ni mungkin cara zaman ni, tapi siapa mendahului? Nadhr bin Haris buat dah tuan-tuan. Ini yang kita nak kepada kecermatan dan kepekaan kita dalam melihat sejarah. Kita tengok sejarah, jangan tengok sejarah macam tu, tapi kita tengok teknik-teknik dan kaedah ni yang dia guna pakai hari ni. Yang ketiga, dia guna cara-cara macam ni, mengambil sesuatu yang selain daripada Islam. Mereka nak guna lawan Islam, mereka cari yang hampir sama, yang hampir mirip. Carilah benda-benda yang ada dalam Taurat, carilah benda-benda yang ada dalam Injil untuk mengukuhkan hujah dan dalil-dalil mereka nak lawan dengan ayat Quran. Pasal apa Quran cerita pasal Nabi Isa macam ni, sedangkan hak Taurat cerita macam ni, hak Injil cerita macam ni. Dia nak buat cerita macam tu. Pasal apa Ibrahim dalam Ibrahim cerita dia macam ni? Pasal apa Ibrahim dalam Quran sembelih anaknya nama Ismail, sedangkan dalam Taurat dalam Injil sembelih anaknya nama Ishak. Dia nak lawan, dia nak kontra. Banyak cerita-cerita Nabi berlaku macam ni. Jadi inilah sebenarnya yang berlaku hari ini. Kita dimanipulasi, kita dipermain-mainkan. Jadi berhati-hatilah. Tu lebih kuranglah cerita berkenaan Nadhr bin Haris. Satu lagi nama apa tadi? Uqbah bin Abi Mu'is. Dulu minggu sebelum ni, hak last kita mari ingat tak kita cerita pasal apa? Kita cerita pasal konsep tabayun tu tak? Hak konsep tabayun tu anak dia, Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'is, kalau siapa ingat sebelum ni. Al-Walid tu anak kepada Uqbah ni lah. Tapi hak tu masuk Islam, jadi sahabat. Cuma dia buat manipulasi cerita bahawa orang nak bunuh dia kan. Ingat tu, dia balik semula tak dampi minta duit zakat tu kan. Tu anak kepada Uqbah ni lah. Jadi Uqbah ni sebenarnya kalau kita perhati dalam hadis Nabi, banyak hadis-hadis Rasulullah mengungkapkan tentang dia. Antara hadis-hadis yang pernah disebutkan oleh Nabi, saya sebut secara pemaknaan nak bagi mudah faham. Antara dua orang, aku ni berjiran bertetangga dengan orang yang paling jelek. Maksudnya Nabi sebut antara jiran dia dua orang, hak paling teruk perangai ialah yang pertama pak saudara dia. Siapa dia? Abu Lahab, tak ada orang lain. Antara jiran hak dekat rumah Nabi, hak paling teruk, nombor satu Nabi kata pak saudara dia. Yang kedua kawan ni lah, Uqbah bin Abi Mu'is. Ada hadis lain Rasulullah menyebut, seandainya aku ni bertemu dengan kamu wahai Uqbah di luar kota Mekah. Sebab ni duduk dalam Mekah, Nabi tak boleh buat apa-apa. Seandainya aku bertemu dengan kamu di luar kota Mekah, pasti aku akan memenggal leher kamu. Nak cakap teruk sangat dah dia buat dekat Nabi. Ada juga hadis yang Nabi mendoakan pada dia, ya Allah ya Tuhanku, balikkanlah lubang hidung dia. Tak tahulah maksud kiasan orang Arab ni, balik lubang hidung ni lagu mana. Nak suruh dia tu jadi rupa cacat ke, ataupun maksud lagu lain, saya pun tak faham ketinggian balaghah ni. Tapi kalau betul ambil literal, balik lubang hidung ni, lubang hidung kita duduk kat bawah, balik kat atas, siap.
Tambah-tambah musim hujan ni, lubang hidung duk jenis teropong kat atas ni, payah nak berjalan tak? Kesenang. Selalunya lubang hidung duk kat bawah, hujan mari pun tak ada masalah. Bila lubang hidung kat atas tu, musim hujan kena pakai payung lah. Sesak nafas lah. Masuk air banyak kan? Bagi. Sekarang kita tengok, siapa sebenarnya Nadhr bin Haris? Dialah banyak bersama Abu Lahab orang yang suka melemparkan najis, kotoran dan tumpukan-tumpukan sampah depan rumah Nabi, pintu rumah Nabi. Inilah orang dia. Kadang-kadang Abu Lahab baling benda kotor tu, dia pi baling najis ni. Yang diceritakan, hak ambil sisa-sisa perut unta tu, najis hak waktu Nabi duk semayang di Masjidil Haram tu, hak pi lempak pada Nabi. Inilah orang dia, Uqbah bin Abi Mu'is. Tapi dia sesuai dengan perangai dia. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merendahkan kepribadian dia. Allah Subhanahu wa ta'ala menghukum dia sesuai dengan apa yang dia lakukan dan perbuat kepada Nabi Muhammad.